Kita akan cerita pasal anak panah. Tapi dalam ni anak panah tau, bukan drawing. So kita buka, dengar bunyi dulu. Dalam ni kebiasaannya seorang pemanah akan mengisi sebanyak 12 batang anak panah, ataupun kita panggil sedozen anak panah lah. Saya bawa yang paling special anak panah untuk kita tengok sama-sama. So ini adalah anak panah, di mana kita akan tengok anak panah ni. Yang saya pegang ni anak panah menggunakan bahan kayu. So dalam panah tradisional ni unik, kita menggunakan bahannya adalah kayu. Berbanding dengan moden, biasanya mereka menggunakan bahan-bahan daripada karbon ataupun aluminium. Di Malaysia sekarang kebanyakan pemanah pun menggunakan anak panah karbon, sebabnya karbon lebih mudah dan lebih murah. Berbanding kayu yang saya pegang ni memang sangat mahal dan sukar dibuat. Keunikan anak panah kayu ni merujuk kepada bahagian belakang ataupun knob kita panggil. Knob ni biasanya kalau kita tengok sukan mana-mana ataupun sukan panah moden, dia akan menggunakan satu material tambahan. Tapi untuk kayu tak perlu. Dia hanya ada lubang tengah dan kayu ni sendiri dijadikan sebagai untuk knob. Ini pun kalau saya nak cerita pasal identiti, anak panah pun ada identiti bagi setiap negara. Anak panah ni pun yang saya pegang ni yang bentuk biasalah. Kebanyakan orang-orang yang berkemahiran akan mewarnakan anak panah ni supaya nampak lebih cantik. Biasanya bahagian pelapah ni atau kita panggil feather ni, mereka menggunakan bulu-bulu binatang yang betul. Biasanya macam binatang-binatang ayam Belanda lah. Untuk anak panah kayu ni, antara kesukaran ataupun keunikan dia adalah dari sudut mengawal anak panah untuk kesasaran. Kita panggil pun natural arrow. Dia akan pergi, kalau tak cukup natural, tak pergi. Itu adalah kelebihan dia. Kalau disebut tentang kayu dan juga karbon, normalnya dulu memang kayu lebih berat daripada karbon. Tapi sekarang oleh kerana kecanggihan teknologi, kayu ni sendiri pun dah boleh dapat sama ringan dengan karbon. Tapi kalau kita nak sebut sebagai ketahanan, confirm lah karbon lebih tahan. Kalau kita cerita tentang anak panah kayu ni, memang banyak material bahan-bahan yang boleh kita gunakan. Yang paling popular, kita menggunakan kayu spine. Confirm lah pine datang daripada Eropah, negara luar. Di Malaysia kita memang kena import kayu pine daripada luar, sama ada dalam bentuk bulat macam ni ataupun dalam bentuk petak. Di mana kalau dia datang dalam bentuk cube tu, kita terpaksa raut lah jadikan dia bulat. Biasa korang tengok anak panah ada 3 bulu dan satu warna pastinya berbeza. Sebenarnya fungsi untuk anak panah ni sama ada warna yang sama ataupun berbeza, bagi setengah-setengah kaedah. Bagi warna yang berbeza, kebiasaannya anak panah akan diletakkan di sebelah luar pada busur. Sebab tu dia membezakan color, supaya bagi pemula ataupun yang mula nak memanah, dia tak confuse, tak pening macam mana nak letak anak panah, pusing tang mana. Tapi bila kita dah tengok ada warna berbeza, dia orang akan cakap okey, yang warna berbeza kita letak di sebahagian luar. Ada juga teknik menyatakan okey, warna yang berbeza letak sebelah dalam. So itulah yang ketara tentang kenapa ada warna ni dan warna ni. Bila kita sebut tentang anak panah tadi, sama ada bulu atau tidak, sebenarnya dalam kaedah panahan memang kita belajar tentang anak panah yang tak ada bulu langsung. Sebab apa? Sebab kita perlu mengkaji tahap kesesuaian anak panah dengan busur yang kita ada. So biasanya pakar-pakar, guru-guru jurulatih ni, dia akan memberikan kita satu kaedah di mana kita akan shoot pada mulanya tanpa sebarang kepak. Tapi korang boleh bayang tak, kalau burung terbang tanpa kepak jadi apa? Dia akan bersepah-sepah. So fungsinya sekiranya tak ada kepak, dia masih lagi boleh fly, tapi taklah secantik dengan kepak dia ataupun kita panggil feather.